Okey, kita sambung, iaitu topik 1.2. 1.2 iaitu berkaitan dengan ciri-ciri Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Yang sebelum ni kita belajar, kita bincang tentang latar belakang negara dan bangsa sebelum kedatangan Barat. Okey, dalam topik ni kita tengok dalam topik awal tadi, iaitu Raja, Undang-Undang, Wilayah Pengaruh dan Rakyat. Ciri Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Yang mana mesti diketuai oleh raja. Nampak? Diketuai oleh raja. Mempunyai konsep yang sama, raja. Walaupun soalan dia tanya ciri-ciri Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Konsep sama. Jadi di sini pelajar dah tahu konsep kerajaan tadi mesti diketuai oleh raja. Konsep kerajaan itu mesti diketuai oleh raja dan juga mempunyai rakyat. Kan sama. Okey. Bila kita belajar konsep awal ni tadi, iaitu kerajaan tadi rakyat. Rakyat ini di dalam Kesultanan Melayu Melaka pun rakyat ini adalah merupakan penduduk. Rakyat harus memberikan setia kepada raja. Samalah. Rakyat tidak boleh menderhaka kepada raja. Okey. Secara umumnya di bawah Kesultanan Melayu Melaka itu dibahagi kepada dua kelompok rakyat. Satu, golongan pembesar ataupun golongan pemerintah. Yang kedua, golongan diperintah. Golongan pemerintah, golongan yang diperintah. Okey. Golongan yang diperintah ni terdiri daripada rakyat Melaka lah. Okey. Kedua-dua golongan ini harus memberikan kerjasama untuk memastikan pentadbiran itu berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan sistematik. Okey, supaya mewujudkan persefahaman di antara dua golongan ni tadi. Okey. Kedaulatan. Okey. Ada juga pelajar tanya, dalam kerajaan yang awal kita belajar, punya kedaulatan ke? Ada. Punya juga kedaulatan. Punya konsep kedaulatan tu tadi. Kedaulatan ni apa? Iaitu bagi mengelakkan, kedaulatan ni adalah boleh dierti katakan kedaulatan itu adalah merupakan yang mana tidak adanya campur tangan kuasa asing. Maksudnya tidak dijajah, bebas. Raja boleh menentukan pemerintahan, iaitu bebas daripada campur tangan kuasa asing. Pada masa itu Melaka menghadapi ancaman daripada Siam, yang mana Melaka mendapat pengiktirafan daripada kerajaan Cina. Pada masa itu Melaka menghadapi ancaman daripada Siam. Kalau kita tengok di sini tadi, wilayah pengaruh sama masuk. Wilayah pengaruh. Apa dia wilayah pengaruh ni tadi? Yang mana rakyat memperakui pemerintahan raja. Iaitu melalui apa wilayah pengaruh itu disebarkan di bawah Melaka itu? Iaitu melalui perkahwinan. Yang misalnya cikgu ulang tadi, wilayah pengaruh ini kalau kita nak ingat senang, iaitu pembentukan empire kerajaan Melaka melalui perkahwinan, melalui penaklukan.
perkahwinan dan penalukan. Sama juga seperti dalam kerajaan ni tadi. Yang peringkat awal yang kita belajar ni tadi. Sama. Okey. Okey, terdapat undang-undang. Tengok undang-undang tu sama. Apa fungsi undang-undang ni tadi? Sama. Undang-undang. Sama. Satu benda konsep yang sama. Tetapi di dalam Kesultanan Melayu Melaka terdapat 2 undang-undang bertulis. Iaitu Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Apa kepentingan undang-undang ni? Sama lah. Kalau soalan tanya apa pentingnya undang-undang ni tadi di dalam ciri Kesultanan Melayu Melaka ni tadi, pergunaan undang-undang ni tadi. Yang terakhir iaitu lambang kebesaran. Okey. Lambang kebesaran. Apa dia lambang kebesaran ni? Identiti sesebuah kerajaan. Nanti ada pelajar tanya, cikgu, dalam kerajaan ada lambang ke? Ada. Dan di sini pun tadi ada lambang. Tapi tidak diperjelaskan secara terperinci di dalam tingkatan 4, tapi di dalam tingkatan 2 Kerajaan Alam Melayu ada dia punya keistimewaan lambang tadi. Okey, apa dia kata lambang ni tadi? Lambang kebesaran itu, iaitu identiti sebuah kerajaan, iaitu memberikan satu keistimewaan kepada kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, keistimewaan. Misalnya apa? Misalnya contohnya adat istiadat yang kita belajar semasa di tingkatan 2. Adat istiadat pertabalan, adat istiadat kematian, kemangkatan raja, nobat, alat muzik khas di raja, cap moho. Ada pelajar tulis keris, boleh. Ada pelajar tulis tengkolok, boleh. Boleh lihat di dalam buku teks tingkatan 5 ada dia punya sistem dia tadi. Okey. Itu adalah antara ciri-ciri Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Konsep dia sama, lebih kurang konsep dia itu sama dengan kerajaan yang awal ni tadi kita belajar apa cirinya. Cuma pelajar kena faham yang pertama, dalam kerajaan mesti diketuai oleh raja. Okey, oleh raja, oleh adanya rakyat, adanya kedaulatan. Kedaulatan ini penting. Misalnya kita pun negara kita pun punya kedaulatan selepas mencapai kemerdekaan. Okey.